Macam mana untuk membuat pelanggan kita baca lagi dan lagi copywriting anda, seterusnya membuat keputusan untuk membeli daripada anda? Hai, saya Fahmi. Tuan-puan, dalam video sharing kali ini saya akan kongsikan kepada anda bagaimana untuk anda membina struktur copywriting supaya pelanggan anda dapat terperangkap dalam copywriting anda, seterusnya tertarik untuk membeli daripada anda. Alright. So sebelum kita mulakan sesi sharing hari ini, tuan-puan, saya minta tolong sangat-sangat kepada tuan-puan untuk sharekan video ini kepada seramai mungkin usahawan di luar sana supaya mereka juga dapat ilmu ini dan praktikkan apa yang mereka belajar. Alright. So tanpa membuang masa, dalam sesi sharing kita hari ini saya nak sharekan kepada anda ada 7 perkara yang anda perlu buat, yang wajib anda buat dalam copywriting supaya anda dapat menangkap perhatian pelanggan-pelanggan anda untuk terus membaca copywriting anda. Alright. Dan kalau anda dapat tarik perhatian pelanggan untuk membaca copywriting anda, maka kebarangkalian untuk dia membeli daripada anda sangat-sangat tinggi, tuan-puan. Dan inilah apa yang kami fokuskan dalam bisnes kami selama ini, iaitulah kami baiki copywriting, kami baiki gambar dan sebagainya. Supaya apa, tuan-puan? Supaya conversion rate-nya menjadi lebih tinggi. Alright. Okay, so apakah perkara yang pertama yang perlu anda tahu untuk anda punya copywriting? Okay, first kali ialah headline. Okay, headline. Alright. So saya bagi kepada tuan-puan beberapa contoh headline yang tuan-puan boleh gunakan sebagai headline yang kita namakan sebagai headline memukau, supaya bila orang scroll Facebook nampak je headline tuan-puan, dia terus berhenti, dia terus rasa nak baca, dia terus rasa macam aku kena baca copywriting ni. Okay, so apa contoh-contoh dia? Yang pertama sekali ialah gunakan nombor. Contohnya ialah 7 cara untuk elakkan masalah. Contohnya masalah muka berjerawat ke, masalah berat badan, masalah terlupa kan, selalu pelupa contohnya kan. So gunakan nombor dalam headline, tuan-puan. Okay, dia boleh gunakan salah satu dekat dalam contoh yang saya berikan ini. Okay, yang kedua ialah how to, bagaimana. Contohnya, bagaimana anda boleh mencapai jualan 10k pertama anda dalam masa 1 bulan, contohnya kan. So itu adalah headline yang memukau. Bila orang baca rasa macam, macam mana nak buat aku selama ni 1000 pun susah kan. So macam mana nak buat 10,000? Okay, so itu adalah yang kedua. Yang ketiga ialah tempoh masa. Berapa lama tempoh masa yang perlu untuk pelanggan tu jalani sebelum dia dapat result yang kita janjikan tu. Contohnya, capai kurus badan ataupun capai berat badan ideal dalam masa 3 bulan. Okay? So itu adalah salah satu contoh headline yang memukau yang boleh membuatkan pelanggan anda berhenti daripada scroll Facebook. Percayalah, kalau anda gunakan headline-headline yang saya tunjukkan ini, memang akan ramai orang yang like, komen dan juga share anda punya posting. Yang keempat ialah transactional. Transactional ini ialah bagi saya masa 5 minit, saya akan terangkan kepada anda contohnya bagaimana cara untuk menjimatkan cukai anda. Ni dalam dah nak kena submit LHDN ni kan. Okay. So bila orang baca tu dia rasa macam, betul juga kan, aku selama ni bayar cukai banyak sangat kan, sedangkan aku dengar boleh je jimat cukai ni. Okay. So ini adalah cara-cara macam mana untuk kita pastikan pelanggan tu dia terhenti ataupun dia berhenti ketika mana melihat copywriting kita. Alright. Dan ini adalah rule yang pertama dalam copywriting. Bila kita nak buat copywriting yang memukau, kita kena pastikan headline-nya dahulu memukau. Kalau headline dah celaru, kalau headline pun dah tak berapa cantik, orang tak berminat nak baca copywriting kita. Setuju? Okay. So ini adalah caranya macam mana untuk kita membuat headline yang memukau. Alright. So, yang kedua ialah sub-headline. Okay, sub-headline. Apa maksud sub-headline? Saya bagi kepada tuan-puan contoh yang sangat-sangat mudah. Sub-headline ialah kalau ini kisahlah. Okay, kalau dahulu, kalau dulu rumah terbakar, tak ada bomba nak datang. Kalau sekarang rumah terbakar panggil bomba. Tapi kalau macam dahulu rumah terbakar tapi tak ada bomba yang nak datang, so apa yang orang kampung kena buat? Orang kampung kena beratur panjang daripada rumah yang terbakar tu pergi ke sungai, dan mereka akan bawa baldi masing-masing supaya orang daripada sungai tu dapat ambil air, kemudian dipaskan ke orang sebelah, dan orang sebelah tu akan paskan ke orang sebelah, orang sebelah tu akan lepaskan ke orang sebelah.
Faham tak? Okay? Maksudnya mereka akan bina jambatan orang untuk membawa air tu daripada sungai pergi ke rumah itu tanpa kita panggil tanpa dia mengurangkan keletihan, sebab tak banyak kena bergerak kan, just kena pas air macam tu je. Okay? So sub headline macam tu. Maksudnya ialah orang yang menghubungkan itu adalah sub headline. Maksudnya apakah yang menghubungkan antara headline anda dengan body copywriting anda. Okay? So itu sangat-sangat penting tuan-tuan. Sebab apa? Sebab tanpa ada sub headline, maka copywriting anda akan kelihatan tergantung ataupun terputus. Okay? Ini yang saya lihat ramai di kalangan klien saya, bila mana dia buat copywriting, bila mana dia buat landing page, alright, dia tak ada elemen sub headline ini. Apa yang berlaku ialah bila orang baca, okay, contohnya headline dia padu kan, kurangkan berat badan dalam masa 3 bulan. Tiba-tiba apakah manfaat produk ni? Nampak tak? Dia macam tak connect. Okay? Dia tak connect antara headline tadi tu dengan body copywriting ataupun dengan copywriting yang seterusnya. Okay? So sangat penting untuk anda ada sub headline ini. Dan macam mana cara untuk bina sub headline ini? Okay? Kritikalkan masalah yang pelanggan hadapi yang anda state pada headline tadi tu. Contohnya, kalau dekat dalam headline tadi tu anda berikan kepada mereka headline, contoh saya ambil yang nombor tadi tu kan, 7 cara untuk elakkan masalah berat badan yang berlebihan. Okay, so itu masalah dia, berat badan yang berlebihan. Apa yang anda boleh buat di sub headline ialah anda kritikalkan masalah berat badan tadi tu. Okay, kita letakkan dekat sub headline, tahukah anda berat badan yang lebih berisiko untuk menghadapi lebih banyak penyakit. Contohnya kan, ataupun 80%, okay, bagi fakta lah, 80% daripada orang yang menghadapi masalah berat badan akan mengalami penyakit-penyakit berikut. Bagi penyakit-penyakit dekat situ. Okay? So, kritikalkan masalah. Kenapa kita nak kritikalkan masalah dekat sub headline ini? Sebab apa? Sebab kita nak pelanggan itu well educated dengan masalah yang dihadapi. Bukan kita nak takutkan pelanggan tersebut, no. Tapi kita nak pelanggan itu dia lebih educated tentang masalah yang dihadapi. Kita nak pelanggan itu dia rasa lebih tahu tentang apa masalah yang dihadapi, dan dia akan rasa dia perlu buat sesuatu. Kalau dia tak buat sesuatu, maka dia akan berada dalam keadaan yang bahaya. Okay? So itu adalah apa yang kita kena sampaikan dalam sub headline. Okay? Kemudian barulah masuk kepada masalah. Okay? Masalah apa yang dihadapi oleh pelanggan untuk capai ataupun untuk selesaikan masalah ini tadi. Okay? So kita ceritakan tentang pain pelanggan. Okay? Apa yang bermain di fikiran pelanggan ataupun research. Contohnya masalah kalau berat badan. Okay? Ada tak dekat sini yang anda ada masalah nak turunkan berat badan tapi malas nak pergi gym contohnya kan, ataupun nak selesaikan masalah berat badan tapi still lagi makan benda-benda yang anda suka. Okay, anda tak nak korbankan anda punya cara makan contohnya kan. So bila dah ceritakan tentang masalah-masalah yang dihadapi, barulah terus masuk kepada penyelesaian. Okay, penyelesaian ni tadi akan menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi. Contoh, kalau masalah yang dihadapi oleh pelanggan ialah tak suka pergi gym. Okay, so apa yang kita boleh buat ialah kita letakkan dekat dalam penyelesaian. Contohnya, makan je produk ni, tak payah pergi gym pun insya-Allah boleh kurus. Macam tu kan. Ataupun kalau orang tu suka makan tapi dia nak kurangkan berat badan tapi dia suka makan, so kita sediakan kepada dia satu produk yang dia boleh makan juga tapi dia still kurus. Contohnya macam gula O. Okay? Gula O tu dia adalah pemanis untuk makanan dan sihat. Okay? Dan dah di chop, okay, oleh KKM, boleh dia amalkan. So dia boleh makan juga benda-benda manis tapi dia tak dapat keburukan-keburukan yang biasa gula putih bagi. Faham tak? Maksudnya dia still lagi boleh makan benda-benda manis tapi dia kurang risiko berbanding dengan gula pasir putih tu. Okay? Contoh yang lainnya, jimat kan. Jimat, kalau anda contohnya sebelum ini nak kurangkan berat badan tapi anda terpaksa beli equipment yang mahal-mahal contohnya kan, tak payah beli equipment yang mahal-mahal tu. Belajar dengan saya akan ajar kepada anda untuk turunkan berat badan dengan paling jimat sekali. Nampak tak? So itu adalah cara-cara
cara untuk kita letakkan penyelesaian dalam copywriting kita. Barulah orang nak baca. Okay? Kalau tak, kalau kita letakkan dahulu penyelesaian dekat atas kan, mana ada orang nak baca. Okay? Sebab dia tak rasa masalah yang dihadapi tu. Okay? So the next thing ialah jaminan. Dekat dalam jaminan ini tuan-puan, ini antara banyak-banyak ni tuan-puan, okay, ini adalah yang paling kritikal sekali, yang mana kita letakkan sebagai risk reversal. Okay, risk reversal. Apa maksud risk reversal ni? Kita ambil semua risiko yang dihadapi oleh pelanggan. Contoh, kalau pelanggan tu dia bayar untuk dapatkan produk sebagai contoh, maka kita letakkan risk reversal tu, saya letakkan 30 hari garanti. Kalau anda tak ada improvement selepas makan ubat ni contohnya kan, so anda boleh pulangkan dan saya akan berikan duit anda 100%. Nampak tak? Kita yakinkan pelanggan bahawa produk kita tu memang betul-betul boleh menyelesaikan masalah dia, dan kita sanggup untuk ambil semua risiko-risiko yang dihadapi oleh pelanggan. Dekat sini timbul satu isu. Pelanggan usahawan biasanya dia susah nak bagi jaminan macam tu. Sebab apa? Sebab dia rasakan takut nanti ada orang ambil kesempatan terhadap jaminan tersebut kan. Nanti kalau macam tu semua orang nak beli produk saya, lepas tu dia nak minta refund contohnya kan. Memang macam tu tuan-puan. Kebanyakan klien saya pun cakap macam tu. Okay? Dia takut nak buat jaminan ni. Sebab apa? Sebab dia takut pelanggan dia nanti semuanya ambil kesempatan dekat atas dia. Okay, percaya tak tuan-puan? Sepanjang saya buat bisnes, okay, bisnes digital, okay, bila saya letakkan jaminan pulangan wang 100%, yang minta refund daripada 200 lebih orang yang beli, yang minta refund hanya 2 orang sahaja. Itu pun sebab masalah yang pertama, dia tak boleh nak akses benda tu, memang betul-betul tak boleh. Okay. Yang kedua ialah masalah dia memang betul-betul tak boleh selesaikan masalah dia. Maksudnya dia punya produk tu memang tak betul-betul memang tak boleh guna saya punya software tu. Okay. So dekat situ tuan-puan, kita boleh tengok yang minta refund tu kurang daripada 1% sebenarnya. Kurang daripada 1%. Okay. So jangan takut untuk letakkan jaminan ini. Jangan takut untuk ambil risk reversal ni tuan-puan. Sebab apa? Sebab kita akan dapat pulangan yang lebih dengan adanya pelanggan-pelanggan yang yakin dengan kita berbanding dengan orang-orang yang nak minta refund dengan kita. Faham tak? So kalau kita nisbahkan tuan-puan, kita akan dapat lagi banyak pelanggan berbanding dengan orang yang minta refund dekat kita. So tuan-puan suka yang mana? Tuan-puan suka dapat sale sikit sebab pelanggan tak yakin tapi tak ada jaminan, ataupun tuan-puan nakkan jualan yang lagi banyak kan, dapat 20 kali ganda jualan sebab tuan-puan ada jaminan, tapi mungkin ada seorang ataupun 2 orang yang minta refund. So saya yakin mesti tuan-puan minat ataupun nak letak yang kedua tadi tu, betul tak? Alright, so itu adalah bagaimana cara untuk kita letakkan reversal. Okay, 30 hari ke, 60 hari ke, jaminan 100% pulangan wang ke. Okay, so tuan-puan kena letakkan jaminan dalam copywriting tuan-puan. Okay, the next thing is harga. Dekat harga ni tuan-puan, biasanya orang suka diskaun. Okay, orang suka diskaun. Kalau kita pergi dekat Sogo lah tuan-puan, bagi siapa yang suka pergi Sogo, okay, biasanya baju apa yang kita beli? Mesti baju yang ada diskaun, betul tak betul? Alright. Walaupun baju tu adalah sebenarnya harga lagi mahal daripada harga biasa, tapi sebabkan kita nampak diskaun, so apa yang kita buat lah, kita beli juga. Sebab kita rasa macam, betul lah, ada harga murah kat situ kan, macam lagi murah daripada harga biasa, sedangkan harga tu lagi mahal daripada harga biasa. Tapi disebabkan ada diskaun dekat situ 90% kan, 70%, so kita pun beli juga. Biasalah macam saya pun selalu kena kan, bila pergi dekat Sogo tu, nampak je 90% terus beli, angkat je kan, daripada harga RM1,157 pergi kepada RM197, sedangkan baju tu harga RM60 je. Okay, tapi disebabkan kita rasa yang dapat diskaun 90% tu, so kita beli juga. Tu adalah bahaya diskaun tuan-puan. Okay, tapi kalau kita sebagai usahawan, kita kena letakkan diskaun supaya pelanggan rasa murah barang tu dekat untuk kita, untuk dia. Okay, maaf. Kemudian kalau kita boleh letakkan limit waktu, letakkan limit waktu. Contohnya harga diskaun ini sampai 1 September sahaja, lepas tu harga akan kembali asal contohnya. So orang akan ada rasa urgency untuk membeli daripada kita. Kalau tak, dia akan jadi seperti orang yang berada di Shopee tuan-puan. Okay, kita tukar banyak-banyak, tapi end up tak beli langsung. Dekat kad dia ada 1000 lebih barang dah tuan-puan, tapi satu pun tak beli. Sebab apa? Sebab tak ada urgency.
Okay, so urgency sangat penting untuk membuatkan pelanggan anda ambil tindakan sekarang berbanding dengan tak ada urgency. Okay, so the last thing ialah CTA. Dalam copywriting, kuncinya ialah letakkan satu CTA dalam satu masa. Okay, pastikan CTA itu jelas. Okay, statekan betul-betul. Kalau pelanggan tu nak beli, dia kena buat apa? Dia kena tekan link WhatsApp, ataupun dia kena tekan butang, ataupun dia kena PM dekat Facebook sebagai contoh. So kena jelaskan betul-betul tuan-puan, apakah CTA yang pelanggan tu perlu lakukan. Okay, sebab apa? Sebab pelanggan ini kadang-kadang tuan-puan, dia macam manja sikit kan. Kalau kita buat ads contohnya, kita dah letakkan dah, siapa yang berminat letak dah, tekan link dekat bawah ni ataupun tekan butang. So masih ada yang orang yang akan PM, minta PM, PM. Tak apa, tak ada masalah orang yang tak PM tu. Tapi saya nak katakan kepada tuan-puan, kalau kita dah letakkan jelas-jelas pun masih ada orang minta PM, bayangkan kalau kita tak letak jelas macam mana. Mesti berserabut tuan-puan, betul tak? Alright. So pastikan CTA ataupun call to action ini sangat-sangat jelas sehingga membuatkan pelanggan anda tahu apa yang dia perlu lakukan. Alright. So that's it tuan-puan. Bagaimana cara untuk kita membuat pelanggan kita terus membaca copywriting anda, dan perhatikan dekat sini adalah headline yang saya gunakan. Okay, saya nak cerita sikit. Sebenarnya headline asal yang saya nak gunakan ialah struktur copywriting. Okay, tapi memandangkan struktur copywriting tu nampak macam boring kan. So saya tukarkan kepada headline ini, dan saya yakin headline ini akan membuatkan tuan-puan terus berminat untuk mendengar video ini. Betul tak betul? Alright. So itu adalah the power of headline, dan macam mana cara untuk membina headline yang power macam ni. Tuan-puan, saya nak tunjuk kepada tuan-puan. Ada satu software sebenarnya yang tuan-puan boleh gunakan untuk tuan-puan punya copywriting. Okay, iaitulah copyclick.app. Okay, dekat dalam copyclick.app ni tuan-puan ada 3 generator yang berbeza. Dekat sini ada headline generator. Tuan-puan boleh gunakan headline generator ini untuk tuan-puan punya copywriting. Contoh saya ambil dekat sini, masalah kritikal tak pandai buat ataupun copywriting. Okay, perkara yang tak suka buat, belajar lama-lama contohnya kan. Okay, belajar lama. Okay, ataupun dekat sini bayar mahal-mahal. Okay, sebab nak bayar mahal-mahal buat copywriting kamu tak suka. So dalam tempoh waktu 5 minit, rahsia elak tak pandai buat copywriting. Rahsia elak, okay, tak pandai buat copywriting tanpa perlu bayar mahal-mahal dalam masa 5 minit. Nampak tak? So ada perkataan rahsia dekat situ. Okay, bagaimana cara untuk hilangkan masalah tak pandai buat copywriting? Tambahkan masalah tak pandai buat copywriting tanpa perlu bayar mahal-mahal dalam masa 5 minit. Okay, nampak tak? Kita letakkan sahaja dekat sini tuan-puan, terus dia binakan headline-headline yang memukau untuk kita. Sampai bila nak biarkan masalah tak pandai buat copywriting hati hidup? Okay, sebenarnya tak perlu bayar mahal-mahal pun untuk masalah ini dapat diselesaikan. Nampak tak? So dekat sini tuan-puan, kita dah sediakan kepada tuan-puan macam mana cara untuk membina headline yang memukau. Alright. Ada lagi 42 jenis headline yang tuan-puan boleh gunakan dekat sini. Alright. So saya yakin kalau tuan-puan gunakan headline ini, tuan-puan dah tak perlu risau dah macam mana cara nak buat headline memukau, macam mana cara untuk tarik pelanggan untuk baca copywriting tuan-puan. Guna sahaja software ini. Okay, yang kedua ialah copywriting generator. Yang kita cerita tadi tu tuan-puan, semuanya ada dekat sini sebenarnya. Okay, kalau anda tak tahu macam mana nak bina copywriting yang berstruktur, yang boleh buat pelanggan baca lagi dan lagi, so gunakan copyclick.app ini tuan-puan. Contohnya dekat sini ada headline, okay, ada sub headline, ada masalah, okay, kemudian nama produk, penerangan sikit, okay, kemudian harga dia berapa, okay, kemudian kelebihan dia berapa, kelebihan dia macam mana, okay. Alright, kemudian letakkan free gift lagi, okay. Kemudian letakkan testimoni, okay, kemudian letakkan jaminan, ingat risk reversal tadi tu, okay. Kemudian letakkan nombor telefon. Ni semua adalah CTA tuan-tuan. Okay, letakkan satu CTA saja, sama ada nombor telefon ataupun website. Okay, so PS ni adalah ruangan untuk kita membuatkan pelanggan membuat-buat beli kita punya barang. Okay, kalau kita tekan bina copywriting, apa yang kita akan dapat dekat sini ialah, nampak tak, ada 20 jenis copywriting untuk 4 platform yang berbeza. Contohnya ini adalah
untuk copywriting WhatsApp ataupun Telegram. Okay, so ini adalah untuk Facebook. Ini adalah untuk Instagram. Okay, ini adalah untuk Facebook Ads. So ini adalah berbeza-beza. Sebab apa? Sebab setiap platform dia ada bahasa yang berlainan dan juga rules yang berlainan. Contohnya dekat Facebook Ads tak boleh pakai emoji tuan-puan. Alright. Kalau dekat Instagram pula bahasanya perlu bahasa remaja. Sis, bro, ataupun dekat sini korang, kau orang. So bolehlah gunakan bahasa-bahasa hipster dekat sini tuan-puan. Tapi kalau dekat Facebook tak boleh tuan-puan. Tengok dekat sini. Alhamdulillah Tuhan jodohkan saya. Nampak ni? Semua masalah ni hilang. Kalau ada tak yang berminat selesaikan masalah ni? So dia nampak macam lebih formal sikit tuan-puan. Sebab dia dekat Facebook. Okay? Perhatian kepada anda. Alright? So kalau dekat WhatsApp, Telegram bolehlah guna emoji dekat sini tuan-puan. Okay, boleh juga gunakan korang ke apa ke dekat sini, sis ke, sebab dia ada WhatsApp kan. Alright. So dah complete tuan-puan, copywriting tuan-puan. Kalau tuan-puan letak kat situ dalam masa 5 minit je boleh siap 20 jenis copywriting. Kalau yang pertama tu tuan-puan rasa tak bagus, ambil yang kedua. Kalau tak rasa tak bagus, ambil yang ketiga. Kalau tak bagus, ambil yang keempat. So ada 5 tuan-puan untuk tuan-puan gunakan dalam tuan-puan punya marketing. Alright. So ini adalah copywriting generator, dan the last thing is quotes generator, status generator. Dekat sini ada 600 generator yang tuan-puan boleh gunakan, termasuklah ayat Quran, hadis dan juga kata-kata ulama, peribahasa Melayu pun ada juga. Dan dekat sini juga ada kata-kata orang barat dekat situ. So saya campurkan semua. Tuan-puan tinggal pilih je mana-mana yang tuan-puan berminat, dan bila tuan-puan minat tekan copy. Dan tuan-puan saya try buka kat sini dan paste sahaja dekat mana-mana. Copy dekat sini. Okay, so paste sahaja dekat tuan-puan punya Facebook. Alright. So sangat-sangat memudahkan tuan-puan. Alright. So that's it untuk copywriteclick.app, dan sekarang ini memang ada promosi untuk anda yang mendengar video ini. Okay, kalau tuan-puan tengok harga asal untuk copyclick.app ini, harga sebenar sekarang ialah RM197 dekat sini. Okay, RM197. So saya nak berikan diskaun khas kepada anda yang dengarkan video ini. Alright. Okay, so saya ada penerangan sikit kat atas tu. Okay, bagi anda yang dengar video ini sahaja, okay, dalam masa 2 hari sahaja, saya nak berikan diskaun sebanyak RM50 tuan-puan. Okay, maksudnya hanya dengan RM147 anda boleh dapatkan copyclick.app ini tuan-puan. Hanya tekan sahaja daftar, kemudian masukkan kupon. Masukkan kupon dekat sini, sharing. Okay, sharing video. Okay, masukkan sharing video kat sini. Okay, so bila tuan-puan masukkan sharing video, dia akan kurangkan RM50. Okay, untuk sekarang ni saya masih lagi belum buat lagi kupon tu, tapi tuan-puan masukkan sharing video ni, dia akan kurangkan kepada RM147. Okay, dan kalau tuan-puan berminat juga untuk dapatkan WhatsApp Blaster, group support, dan juga satu lagi sekolah Facebook Ads, okay, dia akan keluar satu option dekat sini. Okay, tuan-puan boleh tambah dekat sini, just RM97 sahaja. Nilai asal dia ialah RM853. So lebih kurang dalam 200, tak sampai 200 setengah pun tuan-puan. Tuan-puan boleh dapat copyclick.app fully function. Kemudian tuan-puan dapat lagi group support, dan tuan-puan dapat WhatsApp Blaster dan juga sekolah Facebook Ads. Okay, so tak payah dah nak pergi kat tempat lain nak belajar Facebook Ads. Belajar dekat sini je, senang sangat tuan-puan. Okay, kalau tak berminat tekan saja tak apa. Nanti tuan-puan akan dapat copyclick tu dengan harga RM147 sahaja. Alright. So that's it tuan-puan untuk video kali ini. Terima kasih kepada anda yang mendengar setakat ini. Harapnya tuan-puan dapat sesuatu, dan jangan lupa tuan-puan sharekan video ini kepada ramai lagi usahawan dekat luar sana yang masih lagi belum faham dan juga belum pandai buat copywriting. Harap-harapnya dengan video sharing kita pada hari ini dapat membantu mereka membuka mata dan juga membuka minda mereka dalam copywriting. Alright. So that's it tuan-puan. Terima kasih kepada semua. Berjumpa tuan-puan dalam video seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.